Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so hari ini berita menggempakan yang saya ingin kongsikan bersama dengan sahabat-sahabat semua di luar sana, ya, tentang Datuk Roy akhirnya ya SPRM mendedahkan identiti siapa sebenarnya Datuk Roy yang juga telah ditahan dan dikatakan terlibat di dalam skandal Jana Wibawa, yang mana baru-baru ini ya Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin didakwa ya melalui ataupun yang melibatkan dengan Jana Wibawa ini, sahabat-sahabat semua. So ini yang saya ingin kongsikan buat kita semua. Namun sebelum saya teruskan, sahabat-sahabat semua, jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita gempak hari ini. Ini dia yang mengejutkan ya, apabila SPRM mendedahkan identiti siapa Datuk Roy. Itu dia sahabat semua, siapakah individu ini? Ini yang saya ingin bawakan kepada kita hari ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin membawakan berita ini dan saya ingin membacakan buat kita semua pendedahan ya daripada pihak SPRM siapa sebenarnya Datuk Roy ini untuk membantu siasatan kes Jana Wibawa. Ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan identiti seorang lelaki yang dikenal pasti sebagai dalang utama dalam kes rasuah berhubung siasatan ke atas program Jana Wibawa. Suruhanjaya tersebut dalam kenyataannya berkata, pihaknya kini sedang mengesan individu yang dikenali sebagai Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Husin Muhammad Nasir yang berumur 54 tahun. Dan Suruhanjaya juga Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kuala Lumpur sedang mengesan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes SPRM. Lelaki tersebut Muhammad Husin Muhammad Nasir 54 yang dikenali sebagai Datuk Roy mempunyai alamat terakhir di nombor 3 lorong 3 RRM Semambu 25350 Kuantan Pang, katanya pada kenyataannya hari Isnin yang lalu. Lelaki tersebut ya Muhammad Husin ini sehubungan itu katanya orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat mengenai lelaki tersebut diminta menghubungi pegawai penyiasat Muhammad Ashraf Mustafa di talian yang tertera ataupun yang disediakan. Jadi semalam laporan media menyebut SPRM sedang mengesan Datuk Roy yang dikenal pasti sebagai perancang utama dalam kes rasuah berhubung siasatan ke atas program Jana Wibawa. Lelaki yang berusia lingkungan 50 tahun sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhkan hukuman penjara atas kesalahan rasuah. Memetik sumber pada 9 Mac lalu, seramai 4 individu yang berusia 40 ke 50 tahun termasuk seorang pegawai SPRM dan seorang wanita telah ditahan kerana disaki meminta dan juga menerima rasuah. Kesemua mereka ditahan setelah disaki meminta dan juga menerima rasuah sebanyak 400,000 daripada individu tertentu kononnya bagi mengelakkan siasatan kes berkenaan. Itu dia. Namun akhirnya sahabat semua, individu ini mengikut maklumat juga telah pun ditahan ya, telah ditahan ditahan. Jadi kita tahu ya, ini sedikit sebanyak akan memberi bantuan kepada pihak berkuasa khususnya SPRM ya untuk siasatan lanjut ya tentang siapa sebenar yang terlibat, siapa lagi yang terlibat, yang menerima rasuah dan sebagainya. Memang mengejutkan, tapi inilah realitinya sahabat-sahabat semua. Apabila beberapa individu yang turut juga melibatkan pegawai di SPRM dan beberapa individu juga ya dikatakan terbabit ya, termasuk keluarga, dikatakan keluarga daripada mantan Perdana Menteri ini. Itu dia sahabat semua. Jadi apa yang bakal berlaku habislah Muhyiddin ya, maka akan lebih banyak perkara akan terbongkar di dalam kes Jana Wibawa ini. Terima kasih sahabat semua. Dan saya ingin memberikan sedikit juga pencerahan ya. Apabila hari ini di Dewan Rakyat agak panas ya, apabila seorang MP mengatakan dia telah ditelepon dan menggunakan nama PMO ya, ataupun Perdana Menteri untuk memberikan ugutan. Tetapi sebenarnya semua ini tidak berkaitan dengan Perdana Menteri dan semua itu hanyalah mengguna nama Perdana Menteri untuk kepentingan mereka. Jadi hari ini Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan, katanya tindakan tegas
terhadap pihak yang memetik nama PMO ataupun mengguna nama PMO. Itu dia sahabat semua. Jadi saya percaya ini adalah satu tindakan tepat ya, yang supaya nama Perdana Menteri itu tidak digunakan pakai sewenang-wenangnya. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang secara sengaja menyalahgunakan nama atau kedudukan pejabat Perdana Menteri bagi tujuan tertentu. Tindakan sedemikian, kata PMO, adalah amat tidak bertanggung jawab sekaligus memberi dampak negatif kepada kredibiliti pejabat Perdana Menteri dan institusi kerajaan. Justru pihak pejabat Perdana Menteri tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan lanjut, termasuk melibatkan sudut perundangan terhadap pihak yang terlibat dengan perkara sedemikian, katanya pada kenyataan hari ini. Kenyataan PMO itu dibuat selepas Presiden MCA Wee Ka Siong mendakwa Depak Jackie Chan telah menghubungi semalam untuk meminta dia membetulkan kenyataan berhubung pengimpatan telur dari India. Ya, Wee di Dewan Rakyat hari ini mendakwa ahli perniagaan kontroversi itu telah memetik nama PMO dan terus memintanya mengemukakan kenyataan berhubung perkara itu. Depak sejak itu menafikan menghubungi Wee serta menafikan sebarang hubungan dengan JNE Advanced Textile Berhad, serikat tunggal yang dibenarkan Putrajaya mengimpor telur dari India semasa kekurangan bekalan tempatan. Jadi sahabat semua, ini adalah dua perkara yang berbeza. Ya, YB Wekes yang kata telah dihubungi individu yang bernama Depak, tetapi Depak sendiri mengakui tidak pernah menghubungi. Adakah sesuatu rancangan untuk mensabotaj ya nama kerajaan perpaduan maupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini untuk mewujudkan persepsi buruk terhadap kepimpinan Datuk Seri? Itu satu persoalan yang harus disiasat oleh pihak berkuasa karena ini melibatkan nama Perdana Menteri dan juga kerajaan Malaysia khususnya. Jadi itu saja sahabat semua, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Nampak Channel. Dan sekiranya ya untuk poin yang pertama tadi ya, bagaimana SPRM mendedahkan siapa identiti Datuk Roy yang dikatakan dalang di dalam mengurus kes ataupun skandal rasuah Jana Wibawa ini. Jadi Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja apa yang saya ingin kongsikan, dan sekali lagi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Sampai kita berjumpa lagi untuk info panas yang seterusnya. Sekian, bye bye.